Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Sekali lagi sahabat semua, hari ini Guru Besar Nobita Kantoi menfitnah dengan membuat tuduhan kononnya Amy Hasbi itu telah dijual. Betulkah telah dijual sahabat-sahabat semua? Oke, mari kita pahami sedikit maksud dijual ini. Maksud dijual ini maksudnya kalau saya jual gelas ini kepada seseorang, maka apabila saya jual, gelas ini akan menjadi hak milik kepada orang lain. Itu maksudnya dijual. Tetapi dalam kes Amy Hasbi ini, siapakah yang masih menguasai peratusan saham yang terbesar? Adakah orang luar ataupun masih negara kita, sahabat-sahabat semua? Itu antara persoalannya. Jadi kalau sebelum ini MP Macang yang telah digantung selama 6 bulan dalam parlimen, yang seringkali memainkan isu Amy Hasbi ini kononnya dijual, kedaulatan negara kita telah dijual dan sebagainya. Hari ini Guru Besar Nobita pula memainkan isu ini dengan membuat tuduhan yang bagi pandangan saya ini adalah satu tuduhan yang berbau fitnah, mengelirukan rakyat, mengelirukan fakta yang sengaja dipusingkan. Kenapa mereka begitu terdesak sekali sahabat semua untuk memainkan isu ini? Sekali lagi karena kita tahu mereka tidak ada isu yang hendak dimainkan. Jadi ya sedikit panas Dewan Rakyat sebentar tadi berkaitan dengan isu Amy Hasbi yang dituduh dijual kononnya oleh kenyataan ataupun semasa ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ini yang membuat tuduhan melulu. Jadi sahabat semua, mari kita dengar pembodohan, kedangkalan dan juga fitnah dalam parlimen ini. Akhir sekali saya ingin menyentuh berkaitan dengan penjualan saham MAHB 30% kepada syarikat asing. Kami di sebelah pembangkang dah usaha sehabis-habisnya. Cuba jelaskan kepada kerajaan, cuba jelaskan kepada rakyat bahawa kerajaan tidak perlu menjual satu blok besar saham 30% MAHB kepada syarikat asing. Kita boleh terus menjaga MAHB ini oleh kemampuan daripada syarikat-syarikat dalam negara kita. Atas dasar keuangan, tidak ada sebab nak jual MAHB. Atas dasar ekonomi, tidak ada sebab nak jual MAHB. Atas dasar strategik, tidak ada sebab nak jual MAHB. Atas dasar moral, tidak ada sebab nak jual MAHB. Dan dalam konteks ini juga, saya ingin melihat, saya ingin menyatakan kepada semua pihak yang terlibat di luar sana bahawa ingatlah, ini aset strategik negara. Dalam buku belanjawan ini, sepanjang RMK ke-12, hampir 1 bilion dibelanjakan untuk tujuan upgrade airport-airport di seluruh negara. Putrajaya. Airport ini dibina dengan duit rakyat. Airport ini dibina bertahun-tahun lamanya. Jadi sebab itu ini merupakan satu aset penting negara. Yang kedua, belanjawan kita PN lihat ada tak? bahawa Belanjawan PN. kenyataan daripada belanjawan PN tolong kita kebukakan. lihat bahawa kenyataan daripada Standing Order 3612. Standing Order 3612. Speaker Standing Order 3612. Standing Order 3612 tidak boleh mengeluarkan kenyataan mengelirukan Dewan. apa benda 3612. apa yang Speaker. mengelirukan Dewan? Speaker, Sebut boleh. pada saya apa yang mengelirukan Dewan, saya jelaskan. Itulah. Teruskan. Tadi yang berhormat Putrajaya menyebutkan jual MAHB. Adakah MAHB dijual? Okey, Saya belum habis. Perintah tetap. Dikatakan MAHB dijual seolah-olah MAHB telah diberi atau dijual, telah diambil oleh syarikat atau kuasa luar yang disebutkan. Itu mengelirukan Dewan. Sekarang yang memegang majority share 70% tu siapa? Orang luar, syarikat luar. Adakah dia Malaysia atau dia? Kalau jawapannya 70% masih bawah kepunyaan. Apa? Sini this is standing order bekalan cepat. Kalau hari itu tak ada dalam Dewan, itulah sebabkan kita kenapa. Tapi tak apa, itu kita sekarang tengah sembang berkenaan dengan standing order 3612. 70% empunya siapa? Adakah Malaysia atau tidak? Adakah dia khazanah atau tidak? Itu senang. Jawab ya atau tidak. Kalau tidak, dia tarik balik. Saya jelaskan duduk. Okey, tadi speaker ini penting. Ini penting. Apa perkara cepat? Yang lain sila duduk. Putrajaya buat penjelasan. Saya jelaskan di sini. Tidak ada gunanya saya nak kelirukan Dewan. Tidak ada asasnya saya duduk sini nak kelirukan Dewan.
30% saya sebut 30% blok saham besar. 30%. Duduk. Jadi, Duduk. yang Muhammad sebut Duduk. tadi, Tunggulah penjelasan. menjual MHB. Jadi itu mengelirukan Dewan. Speaker sila buat petua. Saya nak jelaskan speaker. Ini penting. Ini mengelirukan Dewan ni. Ini Itu, mana semua siapa yang melirukan Dewan? Hari Okey. Ini katakanlah. Janganlah macam tu. Kita Satu persatu bolehkah? Ipoh Timur ada 100 biji guli. 300 ini dijual. 30 dijual pada orang lain. Bukan dijual. Jual kan? 30% jual kan? itu jual 30% saham. Bukan jual MHB. Jual 30% saham MHB yang masih dipunyai oleh Malaysia. Ahli-ahli yang berhormat, Tuan Speaker, izinkan saya jelaskan betul-betul. Ini perkara penting. Tak ada makna saya nak keliru Dewan ni. Memang sangat penting. Jadi jangan kelirukan Dewan. Kalau sebut 30% saham MHB, okey. Boleh tarik balik, boleh sebut kembali, tak ada masalah. Tapi tak boleh kelirukan Dewan dengan kata jual MHB. Senang. Tarik balik, sebut kembali, saya tak ada masalah. Tarik balik, sebut kembali, it's fine. Tapi jangan... cukup, saya sudah tahu apa yang diminta oleh Ipoh Timur. Yang berhormat Putrajaya, apa yang disebut oleh Ipoh Timur ialah jangan sebut jualkan MHB. Saya tak kata jual. Saya sebut tadi jual saham. Tengok baliklah. Aduh. Okey. Come on. Saham. Ipoh Timur jual saham. Ya kacau Ipoh Timur. Yang lain boleh duduk. Kalau tak nak duduk, keluar. Tak. Kenapa Ipoh Timur takut sangat nak pertahankan aset negara? Kenapa Saya takut apa? Yang berhormat, Tuan Yang Dipertua, ini flaw saya. Let's bring it outside. Yang berhormat. Okey. Tuan Yang Dipertua, masa saya. Jadi saya sebut di sini sebagai seorang ahli parlimen yang bertanggungjawab kepada generasi yang akan datang. Airport ini kita belanja berpuluh-puluh tahun, berbilion-bilion ringgit. Kita jual Speaker, satu mohon speaker buat petua tadi. Sila duduk. Kita Saya jual sudah buat Tuan Speaker. petua Okey. bahawa Yang Berhormat Putrajaya boleh membetulkan. Saya nak betulkan lah ayat ni. Ya. Saya nak betulkan. Secara ringkas terus. Okey, saya nak Jangan betulkan ni. bazir masa lagi. Betul, saya nak betulkan. Saya kata tadi, kenapa kita perlu jual 30% blok saham ini? Okey, saya cakap elok. Okey, terima kasih Putrajaya. Terima kasih. Yang kedua, apa jaminan kita bahawa pada masa akan datang tidak lebih banyak yang akan dijual? Apa jaminan kita? Alright, so itu dia sahabat semua. Bagaimana kita lihat ahli parlimen politikus sampah Putrajaya ini cuba memusingkan fakta dan mengelirukan rakyat. Kita sebagai rakyat pun faham yang dijual itu 30% saham yang masih dikuasai oleh khazanah dan kerajaan hari ini 70%. Katanya 30% itu besar. Mana satu besar sahabat semua? 30% atau 70%? 30, 70. Mana satu besar? 30 atau 70? Ya 30 itu hanya sebahagian, bukan pun sebahagian. Tidak sampai pun separuh sahabat semua. Dan yang dijual itu saham, bukannya MHB. Seperti mana yang dituduh oleh ahli parlimen Putrajaya ini. Sengaja memutarbalikkan fakta.
Pada awalnya beliau mengatakan MASB dijual. MASB dijual. Bukannya MASB yang dijual, sahabat-sahabat semua. Tetapi saham 30% dan 70% itu masih dikuasai oleh khazanah negara kita. Jadi, di mana kuasa besar menguasai MASB? Tidak ada. Yang berkuasa itu 70% saham di bawah khazanah negara kita. Jadi, jelaslah sahabat semua, bagi saya, penduduk ataupun rakyat Malaysia ya, yang memahami mana satu besar, mana satu kecil. Mungkin ini ajaran daripada pemimpin-pemimpin PAS. Kerana mereka mengatakan mereka layak menjadi kerajaan. Kerana mereka ada 70 lebih ahli parlimen. Sekarang ini tinggal 60 lebih lah. Mereka kata mereka besar, mereka mempunyai majoriti. Mana satu besar sahabat semua? Yang ada 60 lebih ahli parlimen, atau yang ada lebih daripada 150 ahli parlimen. Mana satu besar? Yang 60 lebih ataupun yang 150? Ya, jadi mungkin mereka ni perlu belajar matematik lah ya. Begitu dangkal, begitu bodoh bangangnya ya. Maafkan saya kerana mengatakan ahli parlimen ataupun dikenali sebagai guru besar Nobita ini tidak faham matematik. Darjah satu pun faham. 30 dan 70 mereka budak darjah satu pun faham bahawa 30 itu lebih kecil ketimbang dengan 70% atau 70. Jadi adakah MASB itu dijual? Tidak. Sekali lagi, sahamnya yang dijual sebanyak 30%, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas ini adalah satu cara mereka untuk berpolitik menggunakan isu MASB ini. Kononnya MASB ini digunakan banyak bilion-bilion untuk membangunkan, upgrade lapangan ini, MASB ini dan sebagainya. Benar. Kita tidak boleh nafikan. Sehingga hari ini MASB masih berada dalam genggaman dalam penguasaan kerajaan kita di bawah khazanah dan sebagainya. Tidak sepenuhnya dijual seperti mana tuduhan yang dibuat oleh ahli parlimen ya daripada Putrajaya Perikatan Nasional ini. Tarik balik, tidak, tarik balik. Memang banganglah. Inilah standard ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Saya pun tak beli brand. Otak saya pun agak bingung, berpusing. Yang 30 lebih besar daripada 70. Memang bodoh. Memang bodoh. Sama juga dengan MB Lato-Lato. Ya, AI itu penipuan. Kepintaran penipuan. Apa maksudnya itu saya pun tak faham. Tak tahu. Ya, lupa sudah. Inilah ya kebodohan-kebodohan yang diwarisi. Brother Ismar dicakap, kalau ia pun bodoh, janganlah tapau semua. Bagilah dengan walaun-walauntit, dengan lebay-lebay, dengan ahli parlimen PAS itu, supaya bukan dia saja yang bodoh, jadi semua pun ikut bodoh macam ahli parlimen Putrajaya ini. Apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Not Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.